Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Pagi. Mekanisme pelaksanaan penyelarasan gaji bagi pekerja sektor swasta sedang diteliti. Ia termasuk pemberian subsidi secara langsung kepada syarikat. Jelas Perdana Menteri, kerajaan akan mencari dana untuk menampung sebahagian peningkatan kos bayaran tersebut bagi sektor swasta. Kita nak paksa tak boleh, ini sektor swasta. Nanti tutup semua syarikat. Tetapi kita kata baik. Kita bagi kaedah. Sepatutnya orang tu naik RM200 ke RM100. Dan kita, kerajaan sekarang nak cari dana untuk kerajaan tampung sedikit bayaran langsung kepada sektor swasta, pekerja-pekerja. Keputusan bagi kadar upah dan gaji baharu berkenaan penyelarasan gaji bagi sektor awam pula akan diumumkan dalam Belanjawan Madani 2024 atau pada awal tahun hadapan. Tambah Datuk Seri Anwar, pelbagai langkah berkaitan dasar kerajaan kini sedang digerakkan menjadikan Malaysia berada di landasan tepat untuk bergerak ke hadapan, terutamanya dalam pembangunan ekonomi. Kerjasama Malaysia-Turki dalam mengatasi Islamofobia diperkukuh pada Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB September ini. Jelas Perdana Menteri, perjumpaan antara dua pemimpin itu antara fokus Presiden Recep Tayyip Erdogan menerusi panggilan telefon 4 hari lalu. Dia kata Anwar, kita dua mesti mengetuai pasukan Islam, mempertahankan Islam daripada cercaan orang Barat. Sekarang ini ada Islamofobia. Orang Barat, Eropah, Sweden bakar Quran. Dan permusuhan terhadap Islam itu merebak. Dia minta saya jumpa dia macam mesyuarat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York bulan September. Beliau berkata demikian dalam ceramah jelajah perpaduan madani di Telemong. Bawa langkah Pelbagai program pembangunan orang asli ditawarkan kerajaan, khususnya melibatkan golongan belia. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, inisiatif dilaksana agar komuniti itu dapat menikmati kemajuan negara seiring masyarakat lain. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan agenda pembangunan memperkasa orang asli akan diteruskan. Ia supaya masyarakat orang asli dapat terus menikmati kesejahteraan dan kemajuan di Malaysia dari aspek ekonomi, sosial, kesihatan serta pendidikan. Selain itu, beliau turut mengucapkan selamat menyambut Hari Orang Asli Sedunia 2023 yang bertemakan belia orang asli sebagai ejen perubahan diri. Malaysia memandang serius peletakan penanda aras negara berisiko tinggi disebabkan penebangan hutan oleh Peraturan Produk Bebas Penebangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR. Justru satu penyelidikan dan pembangunan penghasilan benih kelapa sawit sedang dijalankan di bawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Kita maksudkan dengan R&D yang kita lakukan tadi di bawah MPOB, salah satu research yang kita fokuskan termasuklah pihak industri ialah penghasilan benih yang bukan saja tahan penyakit tapi yang boleh mengeluarkan hasilan yang lebih daripada apa yang ada sekarang. Setakat ini yang terbaik kalau kita mengikut amalan syarikat peladangan ialah United Plantation, di mana hasilannya begitu tinggi sekali. Tapi ada setengah tempat agak rendah. Jadi di sini yang kita kena fokuskan bagaimana kita dapat tingkatkan pengeluaran supaya kita tak perlu saiz tanah yang besar, tapi dengan saiz yang ada kita dapat tingkatkan jumlah pengeluaran kita. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam program naratif khas Ekonomi Madani Pemangkin Kebangkitan Sektor Madani. Kerjasama ahli politik dan rakyat tidak memainkan isu raja, agama dan kaum 3R sepanjang kempen PRU DUN ke-15 bukti kematangan berpolitik dalam negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata sikap positif itu perlu diteruskan biarpun selepas musim pilihan raya. Sepatutnya isu-isu ini tidak dimainkan bukan hanya dalam pilihan ini tapi juga selepas pilihan ini. Ini perkara yang patut
kita jaga sama-sama kerana kita harus matang berpolitik sebagai rakyat Malaysia, kerana kita sebut kita nak maju ke hadapan, maka kematangan kita juga mesti seiring dengan apa yang kita inginkan untuk maju ke hadapan. Selasa lalu, PDRM memaklumkan tiada sebarang laporan diterima membabitkan isu 3R sepanjang tempoh berkempen PRU DUN ke-15. Ekonomi madani tidak hanya akan menjadi satu kerangka ekonomi semata-mata tetapi akan dilaksanakan seperti yang dirancang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ini kerana proses merangkanya dilakukan secara teliti, mengambil kira keperluan rakyat secara menyeluruh, merangkumi jangka masa panjang. Pengumuman ekonomi madani itu lepas 7 bulan. Kerana sementara kita menyediakan ekonomi madani itu, kita juga lihat kepada keputusan-keputusan penting yang perlu dibuat selari supaya bila diumumkan, sebahagian daripada keputusan dasar itu telah dibuat. Contohnya, kita dah buat keputusan dasar bahawa kita kena menukar klasifikasi keluarga daripada B40, M40, T20. Beliau berkata demikian selepas debat model baru ekonomi Malaysia dengan penolong Setiausaha Agung PAS Muhammad Syahid Sulaiman di Angkasa Puri, Kota Media. Kerajaan Perpaduan telah menunjukkan hasil awal yang baik sejak mengambil alih pemerintahan negara. Selain kadar inflasi berada pada paras terendah dalam tempoh 12 bulan, keyakinan pelabur juga semakin pulih. Dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Jadi, adakah ekonomi kita telah pulih? Sudah tentu tidak. Tetapi kita berada pada landasan yang baik. Jika kita kekal pada landasan ini, insya-Allah Malaysia dijangka akan menyertai kelab negara-negara berpendapatan tinggi ataupun yang sering disebut sebagai negara maju di antara tahun 2026 dan 2028. Tambah beliau, pelabur-pelabur dana pendek telah kembali ke bursa saham pada kadar lebih tinggi berbanding negara serantau ASEAN dalam tempoh 2 bulan lalu. Kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan kepada RM500 per metrik tan berbanding sebelum ini RM360 per metrik tan. Rata-rata golongan pesawat lega dengan peningkatan kadar berkenaan. Bagi petani kami ni, kalau naik tu memang diperlukan lah kan. Benda tu pasal padi ni lama dah kami dah buat ni. Dia harga tu dia ada duk tahap tu ya. Kalau naik tu alhamdulillah lah, kami memang alu-alukan lah. Bagi saya ini bertepatan dengan apa yang diwawarkan oleh Perdana Menteri kita lah. Sekiranya kalau kenaikan pada segi harga jualan, mungkin pihak pengilang akan mainkan dari segi harga pemotongan jualan kita. Tapi kalau untuk kenaikan pada subsidi jualan kita, ianya dapat membantu bukan sekat sikit, mungkin daripada segi pembelian baju apa semua untuk meningkatkan lagi jualan padi kita. Membantulah pesawah-pesawah kita selain dapat menambahkan lagi pendapatan, dan mereka dapat meningkatkan lagi lah hasil-hasil padi, busa untuk meningkatkan hasil padi. Sebab 1 tan perbezaan yang lepas adalah RM140. Jadi kalau dia dapat 1 hektar, dia boleh dapat 4 ke 5 tan per hektar, bermakna perbezaan tu hampir dekat RM1,000 lah untuk perbezaan untuk 1 hektar. Bantuan sara hidup BHH sebanyak RM300 sebulan yang dipanjangkan bagi veteran tidak berpencen pada usia 60 tahun juga turut disambut baik. Insentif yang berkuat kuasa bulan September itu akan memberi faedah kepada lebih 40,000 individu. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada kerajaan kerana telah mengambil keputusan terhadap 2 perkara penting kepada veteran-veteran kita, bekas-bekas angkatan tentera yang telah banyak berjasa kepada negara. Iaitu apabila kerajaan memutuskan bantuan sara hidup RM300
sebulan yang diberi kepada mereka apabila mereka berusia 60 tahun. Sebelum ini 80 tahun. Sesungguhnya 20 tahun perbezaan itu besar maknanya, dan kita percaya bahawa kerajaan telah melakukan pengorbanan beberapa ratus juta ringgit untuk membantu veteran. Memang selama ni kita masih berhidup, tapi sekurang-kurangnya jasa dan pengorbanan veteran-veteran tetap dikenang. Itulah tanda prihatinnya kerajaan pada kami. Bukan amount atau jumlah menjadi keutamaan, tetapi keprihatinan serta penghargaan oleh kerajaan kepada kami. Sementara itu, insentif pasca bayar rahmah penjawat awam yang diumum pada Isnin terus mendapat reaksi positif. Baguslah inisiatif yang kerajaan sarankan ni, yang bagi tahun ni baguslah untuk kaki kerajaan. Sekurang-kurangnya adalah sikit untuk ringankan beban kita. Kita boleh lagi tambah dia punya untuk anak-anak tu, baguslah. Ni sempena yang spesialnya sebab dia tawarkan tu RM60 sebulan. Sempena kita pula dia akan lancarkan 31 Ogos ni, kita akan menyambut bulan kebangsaan yang ke-66 tahun. So kita boleh nampak rasa signifikannya 66 dengan RM60 dan RM60 sebulan. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Warga penyiaran disaran memanfaatkan sepenuhnya fasiliti dan teknologi di Kota Media yang kini beroperasi sepenuhnya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pembangunan Kota Media sebagai mercu penyiaran perlu dimanfaatkan bagi menghasilkan kandungan terbaik sekaligus menjadi ikon penyiaran teknologi digital negara ini. Saya sangat berbangga warga RTM, warga penyiaran akan ada beberapa fasiliti terbaru dengan peralatan terkini. Malah untuk pengunjung-pengunjung yang akan menjadi penonton kepada program-program yang diterbitkan oleh RTM, saya harap ia akan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, digunakan sepenuhnya, dan saya pasti tahap produksi yang lebih tinggi akan dapat kita saksikan daripada warga RTM selepas ini, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat pasca Kabinet dan sesi lawatan rasmi di Menara Angkasa Puri, Kota Media. Polisi Pendidikan Pengajian Tinggi Negara sebagai hab pendidikan antarabangsa akan dikaji semula. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu bagi meningkatkan kerjasama antarabangsa dan aspirasi penyediaan pendidikan dan penyelidikan bertaraf dunia. For that, we will welcome and host all young talents and great minds from all over the world with open arms. I can assure you that under the current Ministry of Higher Education, we are now in the process of aggressively revising relevant policies and practices. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pembukaan Program University President's Forum UTM-UPF di Johor Bahru. Acara menghimpunkan pemimpin-pemimpin universiti seluruh dunia untuk forum transformatif mengenai pendidikan tinggi. 20
26 orang kanak-kanak institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang menduduki SPM tahun lepas berjaya mendapat tawaran daripada pelbagai Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA. Ia selaras dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak di bawah artikel 28 yang menyatakan hak mereka untuk mendapat akses pendidikan sehingga tahap tertinggi. KPWKM akan memastikan anak-anak cemerlang ini dapat melanjutkan pelajaran di peringkat tertiary dengan mengadakan kolaborasi strategik dengan pelbagai agensi pendidikan yang berkaitan. Jelasnya, anak-anak lepasan institusi JKM di bawah projek perintis Anjung Sinar akan disediakan peluang pendidikan dan kemahiran supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup. Mesyuarat Jemaah Menteri secara dasarnya bersetuju untuk tidak meneruskan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Tioman Baru. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pihaknya mengambil maklum kebimbangan yang disuarakan susulan penebusan kawasan perlindungan marin yang akan mengakibatkan kemusnahan terumbu karang. Jelas beliau menerusi kenyataan kawasan itu merupakan habitat penting pelbagai spesies kehidupan laut dan juga tarikan utama ke Pulau Tioman yang diwartakan sebagai taman laut. Walaupun hasrat pembinaan lapangan terbang baharu itu adalah untuk menarik lebih ramai pelancong, namun ia akan merosakkan tarikan semula jadi Pulau Tioman sekaligus membawa kepada pelancongan yang tidak mampan. Pihaknya telah selesai melaksanakan proses pameran awal laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA bagi cadangan pembinaan lapangan terbang itu. Sejumlah 1.2 bilion ringgit nilai kerugian diunjurkan akibat jenayah penipuan dalam talian atau skema sepanjang tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata statistik jenayah itu dilihat semakin membimbangkan sehingga mampu mengatasi kerugian jenayah lain. Kaedahnya adalah bilangan kes yang dilapor. Kemudian daripada kes yang dilapor itu membawa kepada nilai kerugian sebenar. Jadi kita buat unjuran ya. Mana kalau ikut trend kes yang dilaporkan sehingga kepada unjuran itu boleh mencecah sehingga 1.2. Ini tadi dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri melalui kertas Majlis Sosial Negara yang satu daripada komponen laporannya adalah tentang insiden jenayah skema. Dan unjuran yang dibuat bagi tahun ini kalau trend sebegini berterusan itu boleh menyentuh sehingga angka 1.2 bilion kerugian akibat skema. Terdahulu beliau menghadiri seminar modal insan dan sasiah diri di IDCC Shah Alam, Selangor. Kertas siasatan berkaitan kumpulan ajar sesat The Ahmadi kini di peringkat akhir untuk disiapkan. Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata kertas siasatan lengkap akan dibawa ke Jabatan Pendawaan Syariah untuk tindakan lanjut. Beliau berkata Jawi tidak akan berkompromi terhadap sebarang perbuatan bercanggah dengan ajaran Islam. Pasukan penyiasatan kita daripada bahagian penguatkuasaan telah pun hampir melengkapkan siasatan dan kami akan terus komited untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Jadi saya menyeru kepada masyarakat di luar sana janganlah kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan sama-samalah kita berusaha mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang sempena Perhimpunan Bulanan Warga Jawi. Baik, kita ke segmen luar negara. Sekurang-kurangnya 52 orang dilaporkan cedera termasuk 6 parah dalam letupan di sebuah loji di Sergif Posad, Moskow. Perkara itu disahkan oleh Kementerian Kesihatan wilayah berkenaan. Letupan kira-kira 56 km timur laut dari ibu negara itu berlaku di sebuah loji mekanikal yang menghasilkan peralatan optik.
terdahulu perkhidmatan kecemasan memberitahu letupan itu menyebabkan kawasan berkenaan dikosongkan. Video yang dikongsi oleh media kerajaan menunjukkan bola api yang terang meletup di kaki langit diikuti oleh gelombang kejutan yang menebangkan tingkap dan beberapa bangunan. Поисковые аварийно-спасательные работы. Задействовано 157 единиц личного состава и более 30 единиц техники. Beberapa bantuan lain turut disalurkan, antaranya 23 pasukan ambulans, 5 pasukan pusat perubatan bencana wilayah dan sebuah helikopter. Seramai 11 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran di sebuah rumah percutian orang kurang upaya di timur Perancis. Rumah percutian yang terletak di bandar Wenzheim, kira-kira 70 km di selatan Strasbourg itu telah disewa oleh badan amal yang menjaga orang kurang upaya pembelajaran. Mereka yang hilang dipercayai sekumpulan orang dari bandar Nancy yang terletak 2 jam dari lokasi kebakaran. Menurut pihak berkuasa tempatan, 17 orang telah dipindahkan, seorang daripadanya dihantar ke hospital. Kebakaran berlaku pada jam 6.30 pagi itu berjaya dipadamkan anggota bomba dengan segera selepas panggilan diterima. Korea Selatan mengeluarkan amaran tertinggi ketika hujan lebat dari taufan Kanun melanda wilayah selatan negara itu. Pihak berkuasa terpaksa membatalkan semua penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Jeju. Ribut itu juga menyebabkan penutupan laluan laut dan jalan raya. Pihak berkuasa maklumkan taufan Kanun itu melanda di bandar pelabuhan Tongyong di tenggara Korea Selatan pada Khamis ini sebelum menjejaki semenanjung Korea. Sebelum ini, pihak berkuasa telah memindahkan lebih 30,000 peserta yang menyertai jambori penganggap dunia dari tapak perkhemahan. Ribut itu kini berada di Laut Selatan Kyushu, pulau utama barat daya Jepun, kira-kira 860 km dari Tokyo selepas ia melanda di wilayah barat daya Okinawa. Kerajaan Kenya dan pembangkang mengadakan satu rundingan baru bagi menyelesaikan perbalahan politik yang berlaku membabitkan isu kos sara hidup tinggi serta saranan bagi mengadakan pilihan raya. Pemimpin veteran pembangkang, Raila Odinga telah menganjurkan demonstrasi selama 10 hari sejak Mac lalu. Sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pergolakan di sebuah negara demokrasi paling stabil di Afrika Timur itu mencetuskan kebimbangan serta mendorong gesaan untuk perbincangan bagi menamatkan kebuntuan. Rundingan diadakan di Bomas of Kenya, iaitu sebuah tapak pelancongan di Nairobi yang turut menjadi tempat pengumuman keputusan undian sengit yang diadakan setahun lalu. Baik, kita ke segmen sukan. Johor Darul Takzim, JDT meleburkan rekod tanpa kalah Sabah FC di laman sendiri apabila menewaskan skuad Badak 5-1 pada aksi Liga Super di Stadium Likas malam tadi. Gol pertama Sabah FC datang pada minit ke-12 apabila rembatan kencang Jafri Chiu menewaskan penjaga gol JDT Ahmad Syian Azmi. 5 minit kemudian, pasukan JDT menjaringkan gol penyamaan apabila sepakan penjuru yang diambil oleh Arif Aiman berjaya disempurnakan oleh Juan Muniz. Braxton Da Silva menjaringkan gol kedua buat pasukan JDT melalui sepakan penalti menjadikan kedudukan 1-2 sehingga tamat separuh masa pertama. Gol ketiga JDT datang pada minit ke-47 apabila pemain import baru JDT, Herberty Fernandez, menjaringkan gol ketiga buat pasukan JDT. Braxton Da Silva sekali lagi menjaringkan gol melalui rembatan kencang yang menewaskan penjaga gol Sabah FC, Damien Lim. Braxton Da Silva berjaya menjaringkan hat-trick pada minit ke-73, menjaringkan jaringan 5-1 pada masa tersebut sehingga tamat separuh masa kedua. I think they showed today that they are capable of play not only good football but to play a game with character like this and to win in a difficult place because it wasn't easy the first half. We start with the goal on the first time they shoot to the goal, so then we came back. It's the first time we have to turn around a game.
and they show the character, they show the spirit. Kita perlu akui di sini di mana pasukan JDT mempunyai pemain-pemain yang berkualiti, di mana kita gagal mengawal permainan pada separuh masa kedua, terutamanya apabila kita cuba untuk mendapatkan gol penyamaan, tetapi mereka mendapat peluang yang lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Perak FC bangkit daripada prestasi buruk sebelum ini selepas menewaskan Penang FC 3-1 di Stadium Perak Ipoh. Ini adalah kemenangan keempat anak buah Yusri Syeklah musim ini selepas 19 perlawanan. Tuan rumah berjaya meraih gol pertama hasil rembatan jarak jauh pemain import Luciano Gue Chosia menewaskan penjaga gol Penang Asfar Arif Sukri seawal minit kelima. Bos Gaurus menggandakan jaringan hasil rembatan deras Wan Zek Haikal Wan Nor pada minit ke-23. Meskipun Perak berjaya merapatkan jurang pada minit ke-74 menerusi Alif Iqmar Rizal Anwar, namun jaringan Sio Long seminit kemudian memastikan 3 mata menjadi milik Perak. Kemenangan 3-1 bagaimanapun tidak mengubah kedudukan Perak yang kekal di tangga ke-11, 3 mata di belakang Penang. Liga Hoki Remaja, pertemuan SSBJ Thunderbolts dan SMK DBLP HJ MSNJ bermula dengan kedua-dua pasukan lebih berhati-hati dengan masing-masing menyerang satu sama lain. Gol pembukaan dijaringkan oleh SSBJ Thunderbolts melalui Tengku Adam Khairil Nur Kamrul Haizan pada minit kelima permainan melalui pukulan terus ke gawang gol lawan. Tanpa menunggu lama, SMK DBL PHJ MSNJ melalui Muhammad Redha Abdul Rahman menyamakan kedudukan apabila berjaya menjaringkan gol melalui pukulan sudut penalti pada minit ke-9. Pasukan itu sekali lagi berjaya menjaringkan gol yang kedua melalui Muhammad Khairi Hakimi pada minit ke-29. SSBJ Thunderbolts berjaya menyamakan kedudukan 2 sama melalui tendangan sudut penalti oleh Muhammad Fakrul Muhammad Sofian. Permainan semakin rancak apabila Sriram Vikneswaran dari SMK DBL PHJ MSNJ berjaya menjaringkan gol melalui tendangan sudut penalti pada minit ke-35. Sekali lagi, SSBJ Thunderbolts berjaya menyamakan kedudukan melalui Syafi Syahuzzini Syarul pada minit ke-44. Gol kemenangan SMK DBL PHJ MSNJ dijaringkan oleh Sriram Vikneswaran pada minit ke-53. Kedudukan kekal 4-3 hingga akhir permainan. Baik, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.